Ya Ahmad, kalau kita lihat satu soalan 16 minit ya Ahmad. Ini prestasi yang memang tidak baiklah. Saya jemput Yang Berhormat Tuan Haji Ahmad bin Kasim. Terima kasih. Tadi betul soalan nombor 2. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih Kuala Kedah. Selaras dengan perundangan di bawah Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987, beberapa syarat telah ditetapkan kepada pemohon sama ada warga negara atau bukan warga negara bagi mendapatkan lesen memandu di Malaysia seperti berikut. Umur minimum iaitu 16 tahun untuk motosikal dan 17 tahun untuk motorkar. Tahap kesihatan yang memuaskan, kompeten dalam bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris serta melalui keperluan modul latihan dan menduduki serta lulus elemen-elemen ujian memandu yang disyaratkan, iaitu melibatkan ujian memandu bahagian 1, bahagian 2 dan bahagian 3. Walau bagaimanapun warga negara asing atau warga negara yang telah memiliki lesen memandu asing, mereka hanya perlu membuat pertukaran lesen kepada lesen memandu Malaysia di Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan selaras dengan Convention on Road Motor Transport Geneva 1949 dan 1968 dengan izin. Di bawah konvensyen ini, di mana negara ahli saling mengiktiraf lesen memandu negara masing-masing. Bagi maksud pertukaran ini, pemohon akan dikenakan fee lesen memandu sebanyak RM30 setahun dan iuran proses sebanyak RM20. Mengikut rekod JPJ, bilangan permohonan pertukaran lesen memandu asing kepada lesen memandu Malaysia bagi kes di atas yang diproses melalui Ibu Pejabat JPJ bagi tempoh 2010 sehingga 30 Oktober 2012 adalah seperti berikut. Tahun 2010, jumlah permohonan diterima 4,591, jumlah permohonan diluluskan 3,138. Pada tahun 2011, permohonan diterima 4,650, jumlah permohonan diluluskan 2,969. Tahun 2012 sehingga 30 Oktober 2012, 4,011 yang memohon dan yang diluluskan 2,362. Ini bermakna daripada permohonan 13,252, 8,469 yang diluluskan. Sekian. Ya, silakan Ahmad. Kedah. Terima kasih Dr. Dipertua. Saya ingin mendapat penjelasan tambahan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri, kerana kita dapati bahawa banyak warga asing yang begitu mudah dipahamkan, ada yang mendapat lesen dan juga tetapi kurang mahir dengan undang-undang dalam negara Malaysia. Dan kita dapati juga di kalangan mereka ni ada yang berlaku kemalangan-kemalangan, dan juga ada juga tempat-tempat tertentu khususnya dalam kawasan airport di KLIA dan LCCT yang sepatutnya mereka mempunyai kelas D untuk memandu, tetapi dipahamkan mereka tidak memiliki kerana diberi kelulusan oleh pihak syarikat yang mengendalikan airport. Begitu juga dengan sebahagian daripada syarikat-syarikat teksi yang memberikan pemandu kepada warga asing. Adakah perkara ini diteliti oleh pihak kementerian? Soalan tambahan saya ingin mendapat tambahan penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri tentang jumlah kemalangan yang melibatkan warga asing yang mempunyai lesen dan juga yang tidak mempunyai lesen. Dan bolehkah Yang Berhormat Timbalan Menteri juga menyebutkan tentang apakah sebab-sebab lesen memandu antarabangsa yang tidak diluluskan? Apakah punca-punca yang menyebabkan mereka memohon tetapi mereka tidak mendapat kelulusan, seperti mana jumlah yang... Satu soalan saja Ahmad. Ini berapa talian soalan Ahmad? Terima kasih. Terima kasih Datuk Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Kedah. Pertama sekali, pemandu teksi memang sejak tahun 2008 dulu memang tidak, ataupun pemandu kereta perniagaan memang telah
tidak dibenarkan. Kalau ada dijumpai dalam masa enforcement, mereka merupakan melanggar undang-undang. Jadi jumlah yang aksiden ataupun kemalangan yang disebabkan oleh pemandu-pemandu asing, Datuk Ketua, kita tak ada figure di sini, tapi kita akan dapatkan daripada rekod-rekod sama ada daripada Jabatan Polis ataupun JPJ. Dan setengah daripada pemandu asing tadi yang tidak dibenarkan ataupun tidak lulus dalam permintaan dia, ini oleh kerana dia tidak mematuhi sebab-sebab yang tertentu ataupun syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh JPJ. Di antara syarat-syarat misalnya my card, pasport mesti ada, visa, tempoh sah tidak kurang dari 3 bulan, lesen memandu asing yang sah, surat terjemahan lesen memandu sekiranya lesen memandu asing bukan dalam bahasa Inggeris, pengesahan lesen memandu dari kedutaan negara pengeluar lesen atau pengesahan dari pihak berkuasa pengeluar lesen berkenaan, gambar berwarna 25 mm serta 35 mm, borang JPJ L1 yang lengkap diisi, dokumen tambahan hendaklah dikemukakan sekiranya perlu. Tuan Yang Ketua, seperti yang saya sebutkan awal tadi, ada 2 jenis yang boleh meminta penukaran lesen ke Malaysian Driving License dengan izin, iaitu yang pertama sekali 32 negara yang ada janjian 2 hala dengan kita teruskan secara otomatis dia dapat menukar lesen dia, dan ada tertakluk kepada lengkapnya semua borang-borang ataupun keperluan yang kita nak. Dan satu jenis lagi, mereka yang tak diberi automatik di bawah Geneva Convention tahun 1949, antara itu adalah 115 negara, dan mereka kena buat permintaan pada pengarah JPJ, dan ada didapati bahawa mereka tidak memenuhi syarat-syarat, jadi dia tak boleh dibagi lesen memandu, dan mereka selalu juga minta kali yang kedua, tapi syarat-syaratnya berlainan ke atas condition yang tertentu. Sekian, Datuk Yang Ketua.